Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Keuangan dan seluruh rakan-rakan media dan rakan-rakan daripada kementerian. Pertama, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Terengganu mengucapkan mengadu-adukan kedatangan Yang Berhormat Menteri Keuangan ke Negeri Terengganu dalam kunjungan bersama dengan tim bajet, tim belanjawan, dan saya percaya sebahagian daripada objektif ini ialah untuk mendapatkan maklum balas daripada stakeholder di negeri-negeri, kunjungan ke semua negeri-negeri, dan pada hari ini adalah kunjungan ke Negeri Terengganu dalam mempersiapkan to finalize bajet bagi Kerajaan Malaysia pada tahun 2021. Saya bagi pihak kerajaan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan banyak perkara kita telah bincang dan bincang tak dapat tahu lagi bincang, tapi kita senantiasa terbuka kepada sebarang maklum balas daripada pihak kementerian untuk memperkukuhkan kedudukan keuangan Kerajaan Negeri Terengganu. Dan saya juga memberi komitmen bahawa dalam keadaan kebergantungan Negeri Terengganu terhadap hasil daripada petroleum dan gas sebanyak 70% ini, pihak kerajaan negeri akan berusaha untuk mempertingkatkan hasilan yang lain daripada petroleum dan gas ini supaya kita lebih more sustainable untuk kita berdepan dengan cabaran semasa ketidaktentuan harga minyak dan gas dan sebagainya. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan. Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, rakan-rakan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, MB Terengganu, telah sudi menerima kunjungan hormat daripada saya dan juga daripada delegasi Kementerian Kewangan. Saya juga ingin berterima kasih kepada wakil-wakil kerajaan negeri dan juga pegawai-pegawai yang menyambut kami dengan penuh meriah dengan kemesraan. Pagi tadi seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar, kita telah berjumpa dan membincangkan pelbagai langkah yang boleh diusahakan dengan Kerajaan Persekutuan untuk melonjakkan lagi ekonomi negeri Terengganu, terutamanya di dalam keadaan yang masih dibelenggu pandemik COVID-19 ni. Setakat ini seperti mana saya telah sebut banyak kali mengenai prihatin dan juga penjana, dari segi melindungi rakyat, apa yang telah dimanfaatkan oleh warga Terengganu adalah hampir 767 juta ringgit untuk warga rakyat Terengganu ni. Manakala perniagaan di negeri ini telah mendapat manfaat yang bernilai 257 juta ringgit. Dari segi memperkukuhkan ekonomi, kerajaan pusat telah menyalurkan bantuan bernilai 3.8 juta melalui projek-projek kecil. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar, lawatan rasmi ini adalah satu lawatan program jelajah konsultasi belanjawan 2021 Kementerian Kewangan. Kita ingin mendapat maklum balas daripada kerajaan negeri mengenai bantuan yang telah disalurkan dan cadangan untuk menambahbaikkan lagi melalui belanjawan 2021 ni. Antara fokus utama kami adalah untuk berjumpa dengan wakil persatuan dan pengusaha industri pelancongan yang terkesan akibat COVID-19 dan juga wakil-wakil industri minyak, gas dan petrokimia. Saya dengan rakan-rakan daripada Kementerian Kewangan juga daripada Kerajaan Negeri akan berjumpa mereka pada petang ini. Dalam usaha untuk merangsangkan sektor pelancongan, ada beberapa inisiatif dari bawah prihatin dan penjana yang menyokong pemulihan ekonomi pelancongan. Ini termasuk 1 bilion ringgit tourism fund ataupun pembiayaan sektor pelancongan, program subsidi upah kita ada bincang semalam juga, dan pelepasan cukai individu sehingga RM1,000 untuk pelancongan domestik. Bagi sektor minyak, gas dan petrokimia pula, ini juga merupakan tulang belakang ekonomi negara, terutamanya bagi negeri Terengganu. Pada tahun 2019, sektor pelombongan dan penggalian serta processing of product petroleum menyumbang kira-kira 10%, 10% of our KDNK ataupun 140 bilion ringgit. Dari segi ekspor minyak dan gas serta produk petrokimia, ini menyumbangkan kira-kira 20% daripada jumlah ekspor negara bernilai 180 bilion ringgit. Jadi memandang ke hadapan, Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri
untuk memastikan bantuan dan langkah-langkah yang akan disediakan oleh kerajaan melalui belanjawan 2021 ini akan sampai kepada kumpulan tersasar dengan telus dan tepat. Contohnya, negeri Terengganu ni kaya dengan sumber semula jadi, warisan budaya juga, dan anugerah alam sekitar semula jadi. Tadi kita membincang mengenai pulau-pulau di sini. Ianya mempunyai potensi besar untuk terus dibangunkan. Potensi inilah yang saya rasa harus dikaji melalui perbincangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk makluman semua, belanjawan 2021 akan berlandaskan 4 tema utama. Pertama, menjaga kebajikan rakyat. Kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, melestarikan kehidupan. Keempat, memantapkan lagi penyampaian perkhidmatan awam. Seperti yang saya sudah sebut juga, lebih daripada 150 negara di dunia ni akan juga terjejas akibat wabak COVID-19. So, more than 150 countries lah yang akan mengumumkan kemelesatan ekonomi lah, negative growth in KDNK. Oleh sebab itu, usaha berterusan menangani pandemik ini pandemik ini penting, dan meningkatkan ekonomi ini juga penting dan memerlukan kerjasama yang lebih kukuh di antara kerajaan, sektor swasta dan juga rakyat. Jadi saya nak beritahu sedikitlah mengenai ekonomi kita sekarang ini. Data ekonomi bulan Jun telah menunjukkan ekonomi kita sudah balik mula pulih, moving into the right V-curve punya shape tu. Tengok ekspor pun sudah berkembang, sebanyak 8.8%. Industrial Production Index ataupun indeks pengeluaran perindustrian meningkat 26.2%, dan juga nilai jualan runcit dan borong juga meningkat sebanyak 21.8%. Ini berbanding dengan bulan yang sebelumnya. Yang kadar pengangguran juga telah bertambah baik, 5.3% bulan Mei, dan bulan Jun adalah 4.9%. Oleh itu adalah penting untuk memastikan momentum pemulihan ini diperkukuhkan supaya pertumbuhan ekonomi segera kembali ke landasan yang lebih mampan. Saya percaya dengan sokongan daripada saudara-saudari dan rakan media sekalian, kita dapat mengharungi cabaran ekonomi bersama-sama. Jadi insya-Allah Kementerian Kewangan dengan Kementerian Kerajaan Negeri akan berusaha lah. So sekian, terima kasih. Kita boleh pada soalan-soalan. Kalau ada soalan. Kalau ada lah. Mungkin ada unjuran untuk momentum pemulihan tu kembali back on track. When are you expecting the time frame? Ya, jadi tahun ini memang very challenging year lah. Bank negara pun telah mengumumkan bulan lepas KDNK negara kita akan berkurang negatif 5.5% hingga negatif 3.5%. Ini bagi tahun 2020. Bagi tahun 2021, KDNK kita diunjurkan lebih kurang dalam lingkungan 5.5% hingga 8%. That's macam which shows a positive sign lah. That's our forecast. Tapi forecast kita pun sama juga konsisten juga dengan forecast IMF. IMF pun bukan lebih kurang 5.3% ya, IMF hingga 69%. Datuk Seri, saya yakin mesti banyak watangan untuk Terengganu pada kunjungan kali ni. Apa agaknya yang boleh bagi mungkin agaknya watangan atau fokus utama yang paling utama daripada permasalahan yang ada di Terengganu? Itu saya masih lagi membincang dengan kita akan finalize. Senarai tu panjang, tak ada nak beritahu sini pula. Ada priority Senarai. untuk Terengganu demand, this one should be focus more. Ya, itu cara kita berbincang dengan kementerian. Antara perkara yang menjadi prioriti kita letakkan apa dia, dan ada perkara yang kita boleh kemudiankan. Jadi kerana kita faham suasana ekonomi semasa sekarang ini bukan sekadar negeri Terengganu saja terkesan, tapi semua negeri dan negara kita juga terkesan. Jadi sebab itu dengan kehadiran kementerian yang Muhammad Menteri sendiri akan dapat mengenal pasti di mana prioriti-prioriti yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Jadi saya tak perlu sebutlah, biar kami selesaikan dulu di peringkat bersama dengan kerajaan dengan kementerian. Dekat MOF mungkin ada gambaran apa yang prioriti tu. Boleh
Saya jawapan pun konsisten jugalah dengan yang besar. Saya tak boleh. Dia kalau announce Tak boleh sekarang, contradict. bajet besok ni tak ada benda nak announce pula. Kita bagi sektor secara luaran. Sektor semua lah, semua sektor. Semua sektor, insyaAllah. Sri, macam mana dengan status pembayaran royalty Datuk Sri? Ya. Status untuk bayaran wang tunai royalty Terengganu. Sebab biasanya kita bayar 13 So macam mana dengan keadaan itu sekarang? Itu masih lagi dalam perbincangan. InsyaAllah kita positif dan optimis bulan 9 Akan insyaAllah. ada pembayaran pada bulan 9 ini juga ke? Ya. Pembayaran tu akan dibuat juga ke dalam Pembayaran sentiasa akan dibuat seperti yang Sentiasa, dijanjikan. Ya. berapa banyak tu? Tak banyak tu kena kira dulu. Kena kira. Datuk Sri, Dan jawapannya dekat sini. Saya tahu berapa banyak. Datuk Sri dalam tempoh yang sama telah diumumkan tentang kerugian Petronas Ya. yang berlaku. Itu boleh jawab soalan dia Berbanding lah. dengan yang sebelum ni, Kalau- apa agaknya perancangan kementerian untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang? Ya, jadi saya rasa kalau tak silap saya hari Jumaat lepas kan. Ya, betul. Petronas dah mengumumkan keputusannya. Kalau tahu tanya pasal wang dana khas tu, inilah jawapannya. Suku kedua ialah negatif negatif 21 bilion ringgit kan kerugian di Petronas Group ya. Jadi keseluruhannya separuh the first half pada 6 bulan pertama tu rugi lebih kurang 18 saya tak silap bilion ringgit. Jadi kita dah memang, if you look at our unjuran ataupun forecast tahun ini harga minyak lebih kurang 40 ringgit setong, 40 US dollar setong. Jadi masih lagi dalam our range dalam forecast tu, kerana sekarang ni pun dah dapat around that range. Jadi we are still on target lah daripada segi hasil kita yang kita nak forecast, the new forecast lah. Tetapi ini akan mengakibatkan defisit fiskal kita naik dalam lebih kurang 58 hingga 6% seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini. Selagi harga minyak kekal lebih kurang harga sekarang ni, we should be meeting the forecast lah 58 hingga 6% defisit fiskal kita. Maksud Datuk Sri tadi, kita masih ada peluang untuk bina semula apa yang dah tertinggal tu, maksud Datuk Sri. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ini terpulang. Ini pun depending on the harga minyak kita lah. Tapi kalau buat masa ni, pasal you must remember yang masa bulan, kalau tak silap saya, bulan March, April tu jatuh sampai $20 setong the price of oil. So sekarang at least dah improve lah as the economy, global economy pun dah lebih baik sedikit. Kerugian ini pun akan turut memberi impak pada pembangunan tu macam-macam, sebab biasanya kan ini adalah antara perolehan yang negara akan berikan. So macam mana? Itu saya rasa tak, kerana kita masih lagi akan buat perbelanjaan terutamanya untuk development. Oleh sebab itulah defisit fiskal kita akan naik. Defisit fiskal kita ada ujuran bajet 2020 lebih kurang di 3.2%. Lepas announcement stimulus yang pertama tu naik ke 3.4%, dan sekarang selepas perjalanan dan prihatin, defisit fiskal kita naik ke 5.8% dan mungkin sampai 6%. Sebab 2 minggu lepas pun di Parlimen saya telah mendapat kelulusan daripada Parlimen untuk menaikkan our punya ceiling debt to GDP kita ke 60%. Ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk terus membuat pembelanjaan yang penting untuk membantu rakyat kita dan juga perniagaan untuk menonjakkan semula ekonomi kita. Satu ya Datuk Sri, maksudnya bukan sahaja bergantung kepada sumber Petronas, tapi juga negara punya hasil-hasil yang ada. Ada Petronas ni kurang daripada less than 20 now kan. Less than 20. Lengkap untuk saya. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih.